Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Aqil bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Kita sambung khamsun 50 muka surat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, air yang terjemur di panas matahari ialah air yang terjemur di panas matahari pada negeri yang bersangatan panas hawanya, di dalam bejana yang lain daripada emas dan perak. Makruh menggunakan air yang terjemur itu pada badan seperti bersuci, dan makruh pada makan dan minum. Tidak makruh pada membasuh pakaian dan sebagainya, dan tidak makruh jika sudah jadi sejuk air yang tersebut itu. Bagi yang ni pada sudut pembahagian air, jenis-jenis air. Air yang disebut dalam bab ni iaitu air yang disebut sebagai air musyammas, nama dia. Dalam kitab ni dia tak sebut nama tu. Jadi kita tulis air yang disebut dalam bab ni ialah namanya air musyammas. Ambil daripada perkataan syamsun, iaitu makna matahari, air yang terdedah di bawah panas matahari. Air yang terjemur di panas matahari ialah air yang terjemur di panas matahari pada negeri yang bersangatan panas hawanya. Hawa di sini maknanya udara. Cuacanya tu, udaranya tu panas. Di negeri-negeri yang panas. Jadi di sini berlaku khilaf. Ada di sana ada pandangan ulama yang mengatakan bahawa air yang terjemur di bawah panas matahari yang negerinya bukan bersangatan panas, maka tak termasuk dalam kategori air musyammas. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa Malaysia bukan masuk dalam kategori negeri yang panas, maka air yang terdedah di bawah panas matahari di Malaysia tak termasuk dalam musyammas. Itu satu pendapat. Ada satu pendapat kata kalau panas ni memang panas airnya, makna sama juga. Jadi tak payah gaduh lah. Kemudian syaratnya lagi di dalam bejana yang lain daripada emas dan perak. Bukan masuk dalam air yang terjemur tu bukan daripada bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Kalau emas dan perak tak masuk. Yang tak masuk dalam kategori musyammas ni. Dia mesti yang bukan emas dan bukan perak. Seperti air yang berada di dalam bekas logam, besi kan? Itu maknanya sini yang boleh karat. Yang boleh karat dia kerana faktor kesihatan. Karat tu benda tak elok lah. Nanti kena ke kulit boleh merosakkan. Tetapi sebab itulah kita kena faham dah apa maknanya. Kerana hukumnya makruh.
Makruh menggunakan air yang terjemur itu pada badan seperti bersuci. Maksud bersuci sini hadas kecil atau hadas besar. Untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar, hukumnya makruh. Kerana apa berbeza nama setiap air? Kerana berbeza hukumnya. Kalau hukumnya sama, maka tak dibeza-bezakan oleh alim ulama. Jadi kenapa dibezakan antara air mutlak dengan air musyammas? Kerana hukumnya berbeza. Kalau air mutlak harus digunakan untuk mengangkat hadas. Adapun air musyammas ni tadi, maka hukumnya itu makruh. Apa makna makruh? Buat tak dapat apa-apa, meninggalkannya boleh pahala. Maknanya bila ada di sana air mutlak yang sejuk, kemudian di sana juga ada air yang terjemur di bawah panas, kita pilih air yang terjemur di bawah panas tu hukumnya makruh. Tetapi kalau tak ada pilihan yang lain, maka dibolehkan. Dia gitu. Dan makruh juga pada makanan dan minum. Air ni tadi makruh juga dibuat pada makan dan minum. Air mana? Air musyammas. Kita ambil air yang terdedah di bawah panas matahari tadi tu, kita buat untuk nak buat masak makan ataupun nak buat minum pun makruh juga. Adapun air yang tidak terdedah di bawah panas matahari, kemudian kita buat untuk makan dan minum. Contoh air paip, bukan terdedah bawah panas matahari. Air paip biasalah, sejuk asalnya. Dalam kuali kita masak jadi panas. Makruh tak? Tak makruh. Yang tu tak makruh. Tapi bila makruh? Makruh minum atau makan dalam keadaan panas, baru makruh. Bukan air tu makruh, perbuatan kita tu makruh. Jadi air panas seeloknya dibiarkan sejuk. Bukan jangan minum masa panas-panas tu. Dan makruh juga air yang panas kita tiup dia. Ini sebab ada sebut dalam hadis Nabi melarang. Tapi larangan di sini kata ulama bukan larangan haram, larangan karahah semata. Larangan yang tidak disukai. Tapi bukan sampai jadi haram. Tak. Seeloknya tidak tiup. Terima bulat-bulat lah. Nabi kata jangan tiup lah. Tapi bila zaman sekarang, para saintis buat kajian, kenapa Nabi tak bagi tiup? Rupanya kita ni sedut oksigen, kita keluarkan karbon dioksida. Yang kita perlukan pada peparu kita ialah oksigen. Karbon dioksida kita tak perlu. Karbon dioksida ni pokok-pokok yang perlu. Pokok-pokok yang sedut karbon dioksida, kemudian dikeluarkan oksigen. Sebab tu kita kena ada pokok. Kalau pokok semua tak ada kat dunia ni, mati kita. Jadi bila kita tiup pada air, karbon dioksida itu masuk ke air tu. Jadi kita minum pula, maka tak elok. Sedangkan asal air tu dia ada oksigen. Betul, kalau kita belajar sains namanya H2O, hidrogen 2, oksigen 1. Makna dalam air tu ada oksigen. Tapi kita tiup karbon dioksida, maka kita sedut benda yang tak diperlukan badan. Dari situlah faktor kesihatannya tak elok, sebab tu Nabi larang. Sebab tu siapa kata Nabi hanya bijak dalam bahagian agama? Nabi bijak semua. Sebab tu kita kena faham, orang yang pandai agama pandai semua. Mentaliti kita, orang pandai agama erti agama lah. Bab sains semua jahil. Siapa kata? Ada. Itu. Baik. Dan tidak makruh pada membasuh pakaian. Kalau pakai air panas basuh pakaian boleh tak? Boleh, hukumnya. Malah kalau perlu kepada air panas, kadang-kadang benda melekat kuat. Jadi pakai air panas baru dia tertanggal kotoran tu. Boleh, tak ada masalah. Kan? Mengikut maslahah. Kan? Tidak makruh pada membasuh pakaian dan sebagainya. Dan perkara-perkara lain tak payah nak sebut semua. Dah basuh kereta pakai air panas boleh? Boleh. Kalau perlu. Nampak? Waktu perlu lah. Kadang-kadang bumper bengkok, dia tuang air panas, dia kembang balik. Boleh jadi juga. Kan tak? Dan tidak makruh jika sudah jadi sejuk. Yang tadilah air musyammas tadi asalnya makruh. Kemudian kita pun letak kat tempat redup. Tadi bawah matahari, kita pun letak tempat redup. Maka jadi sejuk. Hilang dah hukum makruh tu. Maka kembali kepada hukum air mutlak yang asal, yakni harus untuk menggunakannya. Jadi maknanya tidak jadi masalah. Begitu.
Jadi yang dimakruhkan ni kerana apa? Kerana panas tu. Okey. Sudah jadi sejuk air. Yang tersebut itu selesai. Air musyammas. Air musyammas ni tak payah hurai panjang-panjang lah, sebab huraiannya sikit aja. Kemudian air mutan najis. Air mutan najis artinya air yang terkena najis. Ialah air yang jatuh najis ke dalamnya. Dalam mana? Nya mana? Nya balik ke air. Air yang jatuh ke dalam najis. Adapun air pula. Najis yang jatuh ke dalam air. Adapun najis yang tak jatuh dalam air tak jadi mutan najis. Walaupun duduk sebelah sipi-sipi aje. Ni air, lepas tu ni najis. Kena tak? Tak kena. Tak jadi mutan najis. Ni kena faham elok-elok. Yang masuk dia kata, yang jatuh ke dalamnya. Kemudian jatuh tu kena ada ma'anya. Ma'a apa? Serta. Apa serta? Berubah rasanya atau baunya atau warnanya. Jadi kena faham elok-elok kitab lama. Bila dia sebut atau dan. Apa makna atau? Makna atau salah satu. Kalau dan tiga-tiga. Tu beza. Kalau dia kata berubah rasanya dan baunya dan warnanya, mesti tiga-tiga berubah baru jadi. Tak, dia kata atau. Bila atau salah satu je. Maknanya kalau rasa je berubah, terus jadi kira mutan najis. Kalau bau saja berubah, yang lain tak berubah, tetap mutan najis juga. Jadi atau sama ada rasanya berubah, atau baunya berubah, atau warnanya berubah. Salah satu berubah jadi najis. Air mutan najis. Okey, air yang membawa najis. Dan jika sampai kadar 2 kolah sekalipun tu maksudnya walaupun air tu cukup 2 kolah. Cukup atau lebih. Air tu lebih daripada 2 kolah, masuk najis dalam tu. Kemudian berubah warna atau rasa atau bau, maka jadi air mutan najis. Padahal cukup 2 kolah tak kira, sebab dia berubah. Tu maksud sekalipun tu. Ataupun air yang tidak sampai 2 kolah. Kemudian apa pula andaian kalau air tu tak sampai 2 kolah? Kalau tak sampai 2 kolah, macam mana pula hukum? Berbeza hukum. Kalau tak sampai 2 kolah, yang jatuh ke dalamnya najis. Kemudian air tak sampai 2 kolah, jatuh najis dalam tu. Dan jika tidak berubah rasanya atau baunya atau warnanya sekalipun, jadi najis. Maknanya air tu tak cukup 2 kolah, jatuh najis. Bau tak ubah, bau tetap bau air. Warna tak ubah, warna masih lagi warna air, putih gitu. Kan? Kemudian rasa pun rasa tak ada rasa tahi kambing rasa. Nak tengok elok, warna elok, bau elok, rasa elok, tapi cuma tak cukup 2 kolah, tetap jadi najis. Kenapa jadi najis? Kerana hukumnya tak cukup 2 kolah. Kena faham. Jadi bila faham 2 ni, anak nak test tengok. Okey, nak test tengok. Kita nampak satu bekas air, kolah ke tak kira lah, jatuh najis dalam tu. Perkara pertama kita nak cek apa dia? Cek bau ke, cek warna ke, cek rasa ke, cek apa? Ke cek kolah tu? Dinding dia okey ke? Dinding tu tak heran lah. Nak cek apa? Cek cukup tak cukup 2 kolah. Tu syarat pertama. Biar faham step dia. Dalam kitab dia tak sebut step, dia sebut nota terus macam tu je. Lepas tu kita lah kena nilai balik. Yang pertama kena periksa dulu cukup tak cukup 2 kolah. Kalau cukup 2 kolah, hukumnya lain. Tak cukup 2 kolah pun hukumnya lain. Andai kata tak cukup 2 kolah. Okey, sekarang tak cukup 2 kolah, najis jatuh dalam tu. Maka air tu mutan najis ke tidak? Mutan najis ke mutlak? Mutan najis. Okey, apa sebab mutan najis? Orang tanya, asal pula hang kata mutan najis? Aku rasa sedap je air ni. Kawan dia dah minum dah, kawan dia. Nampak? Kita jawab kerana tak cukup 2 kolah. Ada ilmu tu. Kalau pakai akal, boleh tak berubah warna kan? Itu akal, bukan akal, ilmu. Nampak? Akal mengikut ilmu. Tu. Tu penting ilmu kan. Okey, kalau pula kita tengok lebih 2 kolah. Lebih 2 kolah, tengok pula warna bau rasa tu, baru cek yang ini. Berubah tak bau warna rasa? Tak berubah, maka air itu mutlak, boleh pakai. Walaupun setepek tahi dalam tu.
Tak banyak manalah. Nah, adalah seperiuk nasi dalam tu tahi. Nampak? Oh, tepek situ. Penuh. Tapi tak berubah bau, warna ataupun rasa. Manalah nak tahu contoh. Kan? Supaya biar kita clear sungguh-sungguh. Tapi kalau berubah, walaupun cukup dua kalah, mutan najis. Kalau kat sungai macam dia nak ambil uduk, tengok kawan dia tadi sakit perut berak situ kat sungai tu, mandi sungai sama-sama, nak pergi berak situ, nak ambil uduk, macam mana? Adakah air sungai jadi mutan najis? Tak jadi. Ramai kat 10 orang berak jemaah. Jemaah. Gunalah akal yang cerdik ini. Pergi ambil kat bahagian tarik tu, siapa suruh bengong? Ambillah atas sikit yang belum kena tarik, kan air sungai kan mengalir. Tu je saja nak test, je nak tengok kita faham tak? Ini elok dia sedut. Komoh-komoh. Masuk ke hidung lah. Melekat naik sini wah bengong kau. Biar bijaklah, ambil lah atas tak kena tarik lagi. Baik. Tidak jadi najis benda yang cair jatuh ke dalamnya bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Okey, faham betul-betul ayat dia ni, sebab ni kitab lama. Kadang-kadang susah nak faham. Dia kata tidak jadi najis. Okey, faham dulu, maknanya benda ni tak jadi najis. Benda apa? Benda yang cair. Sesuatu yang cair tak jadi najis. Apa yang cair tu? Bila jatuh ke dalamnya bangkai. Ada bangkai jatuh dalam benda cair. Benda cair tu tak najis. Bangkai apa? Binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Binatang tu ada darah, semua binatang ada darah, tapi jenis binatang tu darahnya tak mengalir. Macam mana tahu darah dia mengalir tak mengalir? Try potong dia, mengalir tak darah? Tak mengalir. Tak mengalir maknanya binatang ni jenis darah tak mengalir. Atau kebiasaannya bila binatang tu mati, keluar tak darah? Tak nampak. Maka bila tak nampak keluar darah, bererti binatang tu darahnya tidak mengalir. Tapi dari segi hakikat ada darah, cuma kita tak nampak sebab terlampau halus. Jadi binatang yang darah tak mengalir ni jatuh dalam benda yang cair, bukan pejal, yang cair. Maka dia tidak menajiskan cecair itu. Air itu tak jadi najis. Boleh faham? Itu maksud dia. Seperti apa? Bangkai lalat. Lalat masuk dalam air mati, maka air tak jadi najis, tapi lalat itu najis. Faham? Jangan ada lalat, okey lah. Nampak macam cincau, okey lah. Dia pun telan dengan lalat-lalat. Jadi yang haram dia makan lalat. Makan lalat tu haram sebab najis. Ada minum air tu tak haram sebab air tu tidak najis. Malah Nabi ajar dalam hadis, bila lalat masuk dalam air, tenggelamkan dia, kemudian bawa angkat buang. Jangan main. Padam muka kau. Nampak? Tenggelam, lepas tu angkatlah. Kadang-kadang dia hidup lagi, terbang pula. Biarlah. Kan? Dia kata sebelah sayapnya racun, sebelah sayapnya penawar. Semut. Contoh lain lagi, semut. Macam kita bicara dah sebelum ni, ikat serban, takut-takut ada semut mati dalam serban, tak sah semayang sebab menanggung najis. Bangkai semut tu najis, tapi semut yang masuk dalam air tidak menajiskan air, tapi semut tu najis. Kalau mati, kalau hidup tak najis lah. Kalau mati, sebab dia sebut sini bangkai, makna bangkai mati. Dan sebagainya, dan lain-lain lagi lah. Nak sebut semua banyak sangat. Binatang-binatang lain lagi lah yang darahnya tak mengalir. Maknanya kalau takdir mati tak keluar darah begitu. Itu maknanya binatang yang tak mengalir darah. Jadi tak menajiskan. Tetapi pula ada syaratnya pula lagi disebut situ. Maksud jatuh itu, yang dikatakan jatuh itu ialah jatuh dengan sendirinya. Jadi muradnya kalau jatuh yang dipaksa oleh kita jadi najis. Faham? Maksudnya semut tu dia jalan sendiri, jatuh, tak najis air. Tak, kita saja tolak.
Nak tengok hang pandai berenang tak pandai? Put tolak. Nampak? Kawan tu mati terus dalam tu. Kan? Mati tu air jadi najis. Sebab apa? Sebab kita paksa dia. Kita yang sengaja mematikan dia dalam tu. Dan tambahan yang tak disebut dalam kitab. Tetapi yang dikatakan semut mati dalam air tadi sekira-kira. Sekira-kira tu maksudnya sedikit sahaja. Bukan air tak banyak mana, air ada sikit ni, semut tu banyak ni mati. Tak apa, tak najis, tak najis. Tu tak najis, semut banyak begini lah. Sampai berubah warna air. Itu dah yang tu dah rosakkan air lah. Sebab kerana terlampau banyak semutnya tadi tu. Dia boleh buat relax. Jus semut satu dia kata. Okey, selesai bahagian air mutanajis dan keseluruhan air. Kita dah habis dah bab-bab air, habis dah. Cuba ingat balik, ada berapa banyak jenis? Ada air mutlak, ada air qaid lazim ataupun qaid, satu lagi lawan dia qaid musfaq. Kan? Kemudian air mustakmal. Kemudian air musyammas, betul air mutannajis. Jadi kena kenal lah setiap air tu. Kemudian kita masuk tajuk yang baru, sukatan dan timbangan dua qolah. Sukatan dua qolah itu bersamaan dengan 13 tin minyak tanah yang biasa. Tin minyak tanah macam mana? Tin biskut tu ke? Kan? Lebih kurang tu lah. 13 isi air penuh dalam tin tu sebanyak 13 tin, lebih kurang tu lah. Bukan mesti tepat, lebih kurang macam itulah sukatan dua qolah. Ataupun lagi timbangan dua qolah ialah 500 kati Baghdad. 500 kati Baghdad tu kiraan orang Baghdad, orang Iraq. Bersamaan lebih kurang 317. Tadi dia kata dua qolah itu ialah 500 kan? 500 kati Baghdad. 500 kati Baghdad tu banyak mana? Bersamaan 317 kati apa tu? Tanah Melayu. Tanah Melayu tempat kita lah. Maknanya kalau kiraan Baghdad 500 kati, kiraan kita 317 kati. Macam mana mohon alam, anda tak pandai kira kati-kati ni. Kira orang dulu. Ukuran bejana, ukuran bekas. Tadi ukuran isi padu air, ni ukuran bekas pula. Ukuran bekas air yang bersamaan dua qolah ialah jika bejana itu bulat, bentuk silinder bulat, maka ukuran tingginya 2,5 hasta. Hasta banyak mana? Jari kita sampai siku. Jadi kalau silinder 2 hasta campur setengah, panjanglah dia punya apa nama tu, tinggi dia. Dan ukuran lebar di sini lebar bulatan, diameter. Belajar matematik dulu kan, tengah ukuran lilitan tengah nama dia diameter. Ataupun orang putih sebut diameter. Diameter tu 1 hasta. Ini bulatannya, panjangnya 2 hasta setengah kalau dalam bentuk silinder. Okey. Jika bejana 4 persegi, kalau 4 segi pula bentuknya macam mana, maka ukuran tingginya 1/4 hasta, atau setengah kitab dia sebut 1 hasta 6 jari. 1 hasta 6 jari tu maknanya 1/4 lah. Kita ukur sampai sini, kita letak jari kita agak-agak lebih kurang sinilah. Itu dia punya panjang pun itu, lebar pun itu, tinggi pun itu. Dan ukuran lebar tiap-tiap segi itu 1/4 hasta juga. Sama je, panjang pun macam tu, tinggi pun macam tu, lebar pun macam tu. Itu dua qolah, bukan satu qolah, dua qolah terus. Okey, selesai. Jadi takkan nak ukur pandangan mata je lah. Agak-agak kita dah beli agak dah 1/4 hasta tu besar mana. Agak-agak lah. Maknanya kalau lebih itu dikira dua qolah lah. Baik, sebab hadas kecil. Tapi kalau ngam-ngam, cukup tak cukup dua qolah? Beranggapan tak cukup, kerana nak keluar daripada masalah khilaf. Takut kita sangka cukup padahal tak cukup, takut nanti semayang kita ada masalah. Kalau air tu faham, kita nak ambil wuduk. Okey, ni contoh, sebab pernah berlaku dekat anak sendiri pun.
Macam kami di tahfiz tu, kuartus guru, bahagian rumah guru bergantung dengan tangki yang kami baru pasang kat belakang tu. Kan, kalau pelajar pula dia direct terus daripada tangki pondok ni. Maknanya air direct terus, lepas tu dia masuk kolah depa besar. Okey, baik. Jadi kadang-kadang bila air kat tangki pondok habis, orang pondok tak tekan pam, air sana habis, air pula pam tahfiz sedut sampai habis. Kemudian kami pula pakai sehingga tangki kami pun habis. Jadi air tak ada. Jadi macam mana nak semayang? Tapi kebetulan air di besen bilik air ada. Cuma air besen bilik air tu baldinya kecil, tak cukup 2 kolah. Boleh tak boleh buat ambil uduk? Soalan. Air tu tak cukup 2 kolah. Kan? Air pakai baldi je. Tapi boleh tak boleh buat ambil uduk? Boleh. Sebab apa ada yang jawab tak boleh? Sebab dia kurang faham. Nah, masalah kolah tak masalah 2 kolah atau tidak 2 kolah ni nak mengesahkan air itu mutlak atau tidak mutlak. Kalau air yang masuk ke dalam bekas walaupun baldi yang tak cukup 2 kolah, tapi air tu tak kena apa-apa benda asing, tak kena najis, tak kena mustakmal, air tu mutlak, maka boleh. Tak, ulama jawab tak payah kata air dalam baldi, air dalam sudu boleh buat ambil uduk. Tapi tak cukup lah. Tapi nak ceritanya air dalam sudu tu kan tak cukup 2 kolah. Makna air tu mutlak, boleh buat ambil uduk. Contoh dia ada banyak sudu sampai boleh sapu muka. Boleh. Walaupun air tu sekadar 1 sudu. Kena faham. Sebab tu boleh ambil uduk pakai air yang dalam botol air kecil. Simpan kat dalam kereta. Kena RNR penuh apa semua, tak boleh nak ambil uduk, pakai botol air tu. Habib Umar tunjuk macam mana ambil uduk dalam kuantiti air yang sedikit saja. Sebenarnya air mineral yang kecil botol panjang ni boleh 2 atau 3 orang ambil uduk. 2 pun boleh. Kalau jimat sikit lagi 3 orang pun boleh. Bukan seorang. Sebab nak ambil uduk sikit je. Tapi kadar-kadar yang wajib saja, sapuan sekali saja, bukan sampai 3 kali. Cukup sebenarnya. Cuma hari ni kita jadi membazir, banyak sangat pakai air ambil uduk. Lagi-lagi pakai pipe. Dia buka paling kuat lah tu sampai bunyi kak gitu. Sekali-kali buka kok mengancut. Oh, biar. Nanti pondok pandai settle. Haji ada kan. Dia faham itu. Ni masalah penyakit kan. Buka slow sudah lah, biar dia alir tu kecil halus. Gitu je. Ambil uduk. Ada satu orang tok guru punyalah jaga adab. Sampai bila nak pakai baru buka, tak pakai dia tutup. Dia nak sapu muka, dia pun buka air, tak ada. Dia pun bila nak sapu ke muka ni kan air ni terus jalan, dia tutup dulu baru dia sapu. Punya jaga. Bila nak buka, jap buka, jap tutup lah. Punya jaga kerana dia takut air yang mengalir tu jadi membazir. Innal mubaziruna kanu ikhwanas syayatin. Kerana membazir itu adalah kawan kepada setan. Jadi kalau ambil uduk geng setan dah mayang, geng dajjal terus. Dah semayang main dengan setan dah. Semayang lah ambil uduk kawan dengan setan dah. Nak membazir gitu. Jadi macam mana semayang nak jadi khusyuk? Satu ulama jawab, untuk beroleh khusyuk di dalam solat, khusyuk dulu dalam ambil wudu. Macam mana kalau nak semayang tu jaga bagi elok, jaga dulu wuduknya. Orang yang menjaga wuduk, insya-Allah terjaga solatnya. Kan? Ini sambil ambil wuduk sembang. Lembu apa dah? Lembu. Tanya lembu makan dah ke belum? Sagi boleh tanya. Ambil wuduk dulu. Contohlah. Boleh lah? Yang sebaiknya pakai kolah lah. Sebab kolah air dia jatuh balik dalam kolah. Jadi tak membazir keluar. Kan? Pakai kolah yang sebaiknya. Dapat banyak jimat air. Pertama, tapi untuk ambil uduk jangan mandi dalam kolah. Dia kata takut membazir. Dia pun masuk dalam kolah mandi. Bukan membazir, orang gelilah nak pakai lagi. Lalu celah kangkang pula. Sebab hadas kecil. Okey, makna sebab hadas kecil ialah nama lain dia, atau di setengah kitab yang lain mungkin dia tak sebut sebab hadas kecil, tapi dia sebut perkara yang membatalkan wuduk. Ianya benda yang sama. Jangan di belik kitab lain
Tak ada pun sebab hadas kecil. Padahal kitab tu tulis perkara yang membatalkan wuduk. Samalah. Nampak? Kerana yang menyebabkan hadas kecil itulah yang membatalkan wuduk. Tu. Ingat sampai bila-bila, sampai mati ingat. Iaitu 4 je. Jadi kalau orang tanya kita, Ustaz, buat macam ni batal tak wuduk? Kita jangan pening-pening, tengok 4 ni. Ada 4 ni batal, tak ada 4 ni tak batal. Pegang je 4 ni. Pegang kemah-kemah. Apa dia 4 tu? Pertama, keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Mana kubul? Jangan tunjuk, nak tanya je. Depan. Kubul depan, dubur belakang. Okey. Keluar sesuatu. Sesuatu situ murad dia apa saja. Dalam kitab ni kadang-kadang dia hurai panjang lah. Nanti kita akan tengok. Sini dia tak disebut. Tak kira lah maknanya keluar satu tu keluar apa pun. Keluar biji guli ke, mana tahu. Nampak tertelan guli keluar kat situ. Batal juga. Sebab dia kata keluar sesuatu, melainkan yang tak termasuk sesuatu sini air mani. Nanti kita cerita kenapa air mani tak termasuk. Okey, yang pentingnya keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Sama ada jalan depan atau jalan belakang. Baik pun yang keluar itu benda yang suci. Walaupun benda tu bukan benda najis. Macam tadi kita sebut tadi guli keluar. Guli bukan najis, tapi keluar, sama ada keluar daripada jalan depan atau jalan belakang, batal. Wuduknya tu batal, menyebabkan jadi hadas kecil. Atau benda yang najis lagi lah. Sama nak ceritanya benda suci ke najis ke, benda najis ke tak najis ke, keluar daripada jalan depan atau belakang, batal wuduk. Kering atau basah, kering pun batal, basah pun batal. Okey. Dia nak tahkikkan, padahal nak ceritanya sesuatu tu. Benda yang biasa atau benda yang nadir. Nadir maknanya benda yang pelik, menyalahi biasa. Maksud biasa ni yang biasa keluar daripada jalan depan atau belakang. Apa keluar? Kencing tu biasa, air mani tu biasa, wadi tu biasa, mazi tu biasa. Yang luar biasa nadir, biji guli tadi. Tiba-tiba keluar. Hatta sekalipun dalam kitab Sabilal Muhtadin kalau tak silap, hatta sekalipun keluar emas. Mana tahu dia jenis berak emas. Ketung, stokol emas keluar. Nampak? Emas tu boleh buat jual emas? Boleh, tapi nak ceritanya batal wuduk. Wuduk tu batal. Tak kira lah keluar emas ke, keluar orang. Nampak? Batal juga wuduk. Tu. Tak kira lah keluar apa, keluar motor ke, keluar. Tak kisahlah, janji keluar sesuatu. Memang nampak tak logik, tapi nak cerita hukum. Tak kira lah keluar apa pun. Ustaz, kalau keluar kapal terbang, tak kira apa pun. Maksudnya gitu. Inilah tahu bengong soalan. Baik, sedikit ataupun banyak. Sikit pun batal, banyak lagi batal. Tak kira. Dengan sengaja atau terpaksa. Sengaja keluar ke atau terkeluar ke, tak kira. Janji dia keluar. Ataupun angin sekalipun. Angin bukan benda kan, tapi dia angin keluar juga. Okey, untuk knowledge kita, orang lelaki keluar angin kok belakang saja, jarang keluar angin kok depan. Ke ada? Tak ada tak, tapi orang perempuan ada. Jadi orang perempuan walaupun keluar angin kok jalan depan, batal juga wuduknya. Sebab ni keluar sesuatu daripada jalan depan atau jalan belakang. Melainkan mani. Air mani tak termasuk dalam ni, yang sesuatu tadi. Lain semua batal, tapi air mani keluar tak batal wuduk. Yang keluar pada pertama kali, dengan syarat pertama kali. Pertama, bukan first time, bukan first time keluar air mani, bukan. Maknanya air mani yang mula-mula keluar tu maksud pertama kali tu. Yang mula-mula keluar tu tak batal wuduk. Okey. Rasa-rasa sebab apa tak batal wuduk? Air mani keluar pertama kali, yang mula-mula tu keluar, kenapa tak batal? Ana masa mengaji dulu pening tak nak faham bab ni. Kenapa tak batal? Sebab dia gini. Kadang-kadang, ini kita cerita direct senyum panjang. Nak kita cerita terus lah, kita semua dewasa dah. Okey, suami isteri dia berjima. Kan? Dia berjima,
Kemudian kadang-kadang masa berjimat tu kan berlakulah keluar air mani bagi lelaki. Kita cerita lelaki dulu, keluar air mani. Jadi kadang-kadang air mani tu tak keluar semua lagi. Jenis air mani jenis lembab sikit ada belakang hujung. Tergigih baru nak keluar. Nampak? Dia tak keluar habis lagi. Tapi dah selesai dah kerja buat tu. Kan? Kerja amal tu selesai dah. Kemudian kita pun pergi mandilah. Pergi mandi wajib. Kan? Mandi wajib. Lepas tu kita dalam duk mandi tu kan kita bergerak sana bergerak sini bau air tu keluar. Jadi masa keluarnya tu ulama jawab dah kan, tak perlu lagi nak diambil, tak perlu lagi kita nak mandi wajib kerana air yang keluar tadi tu ialah air yang tadi awalnya sebenarnya memang dah keluar, cuma belum keluar lagi. Faham? Sebab tu air itu tidak membatalkan wuduk tadi tu. Dan air itu juga dikira air mani yang kali pertama tu dikira suci sekiranya didahului dengan air mazi. Okey, kalau air mazi keluar dulu, kemudian baru keluar air mani itu tak dikira najis. Suci. Sebab apa suci? Itu kita dah jawab dah. Kerana air mazi telah mengclearkan lorong tempat air tu nak keluar. Dia dah bawa dengan bekas-bekas air kencing keluar. Jadi lorong tu bersih. Bila bersih air mani keluar, air mani itu bersih. Kerana air mani bukan najis. Ulama jawab air mani bukan najis. Kalau air mani itu najis, bermakna kita semua asal daripada najis. Adakah kita asal daripada najis? Sedangkan kita ni dimuliakan di sisi Allah, para nabi semua. Takkan nabi asal daripada najis? Tidak. Jadi air mani bukan najis. Tetapi kalau air mani itu keluar tanpa melalui air mazi keluar dulu. Air mazi tak keluar, power sangat dia. Patut kalau ikutkan air mazi keluar dulu. Tak, dia power sangat. Air mani tu keluar. Yang tu baru jadi najis kerana air mani itu lalu di tempat lorong yang bekas air kencing. Boleh faham tak ni? Tu maksud dia. Tapi tak payah kaji lah. Tak payah tanya, mu keluar mana dulu tadi? Tak payah kaji lah. Cuma kita ambil yang biasa-biasalah. Biasanya orang akan keluar air mazi dulu. Kita pegang pandangan yang ramai lah. Pandangan yang ramai kata air mani yang kali pertama keluar itu tidak najis. Dan juga dia tidak membatalkan wuduk tadi tu. Kerana air mani itu dia punya. Tetapi kalau bagi perempuan, air mani kita yang lelaki itulah masuk ke dalam kemaluan perempuan tu. Kemudian dia mandi. Bila dia mandi, air mani daripada kemaluan perempuan tu kadang-kadang jatuh keluar. Bila keluar tu, yang tu membatalkan wuduk. Yang tu batalkan wuduk. Yang dikata tak batal wuduk ni lelaki tu punya. Dia punya. Boleh faham tak ni? Keluar pening sangat, ambil je lah wuduk kan. Mandi je lah wajib. Sebab apa? Dia bukan masuk dalam masalah hadas, sebab hadas kecil. Kerana keluar air mani bukan hadas kecil. Keluar air mani hadas besar. Jadi maksudnya sini, kenapa air mani tadi tidak membatalkan wuduk? Kerana kalau mu ambil wuduk pun tak selesai masalah. Kena juga mandi wajib. Sebab tu dia tak masuk dalam ni. Boleh faham? Yang ni laju faham Sifat 20 susah nak faham. Gurau ya. Jika keluar sesuatu daripada lubang di bawah makdahnya. Makdah tu perut. Okey. Jika sesuatu keluar daripada bawah perut. Sebenarnya huraian bab ni panjang lagi, tapi kita ambil yang jumhur, yang ulama semua sepakat. Yakni bila sesuatu tu keluar daripada bawah perut ke bawah. Okey. Ketika tertutup kubul atau dubur, kemudian kubul dia tersumbat. Entah macam mana dia main tersumbat. Alat kemaluan tersumbat, dubur pun tersumbat agak. Kentut tak boleh, tak boleh. Nak ceritanya ni, dua-dua tersumbat. Doktor pun buat tebuk lubang kat depan ni contoh. Nak bagi air kencing keluar pun semua. Okey, kalau apa-apa keluar di situ, maka batal wuduk. Keluar ni mesti ikut jalan kubul atau dubur. Tapi kubur dubur tu sumbat, tebuk lubang lain tu dikira kubur dubur.
Faham? Jadi keluar sesuatu daripada lubang tu najis. Tapi syarat perut ke bawah. Kalau atas, contoh orang tebuk leher ni kan ada kan cerita ombak tu. Kan? Suara dia kena jadi macam transformer tu. Tebuk kat sini. Yang tu tak dikira macam kubur-dubur sebab atas. Mana lalu kot perut lagi. Kan? Okey. Boleh lah. Kedua, perkara yang membatalkan wuduk yang kedua. Apa dia? Hilang akal. Tapi dengan sebab apa? Okey, hilang akal itu dengan sebab tidur. Antara itu hilang akal itu dengan sebab dia tidur. Sikitlah tambahan yang tadi yang tadi. Okey, yang tadi tu yang kita kata keluar sesuatu daripada jalan depan atau belakang, sekalipun ada orang timbulkan persoalan, kita kongsilah. Kalau cacing tu duduk dalam perut kita kan, orang tu kata jangan jalan tak ada selipar nanti cacing masuk. Jadi cacing tu suruh kepala. Dia tengok tak masuk, dia pun masuk balik. Ini persoalan ni, orang tanya batal tak batal wuduk. Ulama jawab batal wuduk. Dia jengah, dia masuk balik, batal wuduk. Okey. Tak ada kerja. Tapi nak cerita hukum, ulama kalau buat contoh memang macam-macam. Sebab nak bagi faham betul hukum tu. Okey, baik. Akal tadi. Akal dengan sebab tidur. Okey, tidur yang macam mana? Nanti kita baca dulu sampai habis lah. Atau pitam, ataupun pitam. Pitam ni adik-beradik pengsan. Kan? Atau mabuk. Mabuk. Tak kira lah mabuk sengaja, mabuk tak sengaja, mabuk laut ke, asal nama mabuk sudah. Atau gila. Gila tak kira lah, gila harta ke gila apa, asal gila sudah. Melainkan tapi yang tak termasuk ni, itu semua dia kata batal. Tidur batal, pitam batal, mabuk batal, gila batal. Melainkan istisna, maknanya yang ni tidak batal. Apa tidak batal? Tidur yang tetap papan punggungnya. Masuk papan punggung, bukan ada papan kat punggung dia. Maknanya punggung kita tu tetap. Yang tu tidak batal. Dengan tempat yang dia duduk tu. Okey. Yang ni menjadi permasalahan. Tidur dalam keadaan duduk ihtibak. Duduk dia ada banyak nama. Tawarruk, iftirash. Duduk bersila ada nama Arab dia. Apa nama Ustaz? Tahu tak? Ada Habib Ali Zainal Abidin itu dia ada sebut. Bersila ni orang kita panggil bersila, tapi Arab ada nama dia. Nama apa kita tak ingat. Satu lagi nama duduk ihtibak. Ihtibak ni antara duduk kesukaan Rasulullah. Dia duduk macam ni. Tapi selalunya Nabi akan ambil kain ridaknya, Nabi ikat. Ikat dari sini Nabi panjangkan, ikat lutut sampai ke belakang. Jadi dia macam bersandar. Tak goyang dah. Ini kebiasaan Nabi dan para sahabatlah selalunya, sebab Nabi baca khutbah. Jadi sahabat dengan khutbah, sahabat akan duduk macam tu kadang-kadang. Jadi duduk yang seperti itu, kata ulama, punggungnya tetap, maka ia tidak membatalkan wuduk. Duduk macam tu, walaupun mungkin tertidur. Duduk ihtibak. Tapi kalau dia jatuh, batal. Mimpi kena kejar anjing, jatuh batal. Sebab bila punggungnya terangkat saja daripada tempat duduknya, maka batal, kerana tempat duduknya tidak tetap. Okey. Adapun tidur jenis berdiri, ada tidur berdiri, ataupun tidur mengiring, ataupun tidur terlentang, semuanya batal. Ada sebut dalam kitab Zainul Talib ataupun Idaman Penuntut. Dihurai. Dan tidur dalam keadaan duduk bersila tak batal, selagi tak terangkat punggungnya. Ada tak tidur dia gitu lah. Dia akan hanggup.
Baik kuliah, baik khutbah, sama. Dia nak bagi tahu orang belakang, aku tak tidur, aku dengar betul. Padahal orang kamak dah, dia angguk lagi. Dah mau nak semayang dah, dia duduk situ angguk lagi. Okey, yang itu tidak batal wuduk. Ya. Tetapi kalau angguk tertonggeng ke belakang, kaki naik atas gini, tu batal. Nampak? Terkejut ke apa tak tahu kan. Tok Khatib sergah, ittaqullah, terbalik tu. Nampak? Yang tu batal. Okey, boleh faham. Mana terangkat panggung batal. Kemudian kalau dia bersandar, yang ni anak belajar daripada Ustaz Salman. Ustaz Salman Yaman juga. Dia, kita sandar. Okey, kalau sandar tu batal tak batal? Tengok. Kalau dialih benda yang disandar dia jatuh, batal. Tapi kalau dialih dia tetap tegak, dia sandar, kita pun alih benda tu, dia pun steady je, dia pun senyum. Tak batal. Maknanya dia duduk tu pada kedudukan yang tetap. Kalau bersandar maknanya tak tetap. Kalau kita alih dia jatuh, maknanya kedudukannya tak tetap, maka boleh membatalkan. Tetapi kalau nak keluar daripada ragu-ragu, ulama Imam Syafi'i jawab dalam kitab Kifayatul Akhyar, sunat ambil uduk. Lebih baik ambil uduk kerana ragu-ragu, takut batal tak batal. Kan? Okey, baik. Kemudian kat sini Syekh ada bagi amalan sedikit untuk memudahkan bangun, sebab kita ni masalah bangun payah agak kan. Jadi dia bagi amalan, iaitu sebelum tidur baca suratul Kahfi ayat 107 sampai 110. Siapa yang mengamalkan, dia akan bangun pada waktu yang dia ingin bangun. Mana kalau dia nak bangun pukul 4, bangun pukul 4. Nak bangun pukul 5, bangun pukul 5. Tapi janganlah ingin bangun tu pukul 8.30. Memang aku nak bangun 8.30. Dah tidur pergi baca ayat ni. Nampak? Ni tegur betul. Nak bangun awal lah ceritanya. Cuba amal. Sekali buat tak jadi, jangan terus hukum tak jadi. Ustaz ni merepek, bohong. Buatlah lagi. Teruskan buat. Tapi memang jadi amalan pun kan, sebelum tidur baca suratul Kahfi ataupun suratul Mulk. Amal. Okey. Selesai bahagian duduk tidur ni. Ketiga, bersentuh. Sikit ni kan, alang-alang kita habiskan sampai keempat. Ketiga, bersentuh kulit lelaki dan perempuan Nabi. Ajnabi maknanya yang harus berkahwin dengannya. Maknanya harus ini boleh kahwin. Sama ada lelaki atau perempuan yang boleh kita nikahi, itulah dipanggil ajnabi. Kerana di sana ada juga yang tak boleh dinikahi, dipanggil mahram. Melainkan mahram, bukan muhrim. Ada orang salah sebut, bukan muhrim saya tu, salah tu ayat. Muhrim tu orang yang pakai ihram, itu dipanggil muhrim. Orang yang pakai pakaian ihram itu panggilnya muhrim. Adapun mahram iaitu orang yang diharamkan kahwin padanya. Itu. Sentuh kulit laki perempuan yang ajnabi, yang boleh kahwin. Selain daripada mahram. Mahram boleh sentuh 14 kali sentuh pun tak apa. Mak kita apa semua itulah. Iaitu yang haram berkahwin dengannya dengan sebab keturunan seperti ibu bapa, saudara, atau dengan sebab menyusu rada'un seperti ibu susu atau bapa susu atau saudara susu, atau dengan sebab perkahwinan seperti ibu mertua, bapa mertua atau menantu. Okey, jadi mahram itu dengan 3 sebab. Pegang mahram itu dengan 3 sebab. Yang pertama keturunan atau nasab, yang kedua penyusuan, yang ketiga perkahwinan. Bagi seorang lelaki, mahram untuk keturunan nasab dia ada 7 peringkat. Yang pertama ibunya dan ke atas. Pegang tu. Ibu dan ke atas. Masuk ke atas neneknya, moyangnya, baru lepas moyang apa? Tok Nyang, Tok Nyut, Tok Nyit, Tok gitulah macam-macam tokmu lah. Kemudian ke bawah, anak perempuannya ke bawah. Anaknya, cucunya, cicitnya, lagi apa? Sampai ke bawah lah. Sampai ke habis-habis ni. Kan? Kemudian ke tepi saudara-saudara perempuannya, yakni adik-beradik perempuannya.
Sama ada, okey, adik-beradik kena faham. Dia ada 4 kategori adik-beradik. Adik-beradik sebapa seibu. Itu memang adik-beradik kandung lah. Yang kedua, adik-beradik sebapa lain ibu. Itu juga disebut adik-beradik. Yang ketiga, adik-beradik seibu lain bapa, pun adik-beradik. Yang keempat, adik-beradik lain bapa lain ibu. Ini baru panggil adik-beradik tiri. Yang 3 ke atas bukan tiri. Banyak kita salah faham, bapa sama mak lain panggil tiri. Tak. Adik-beradik kita tu. Okey. Sama ada sebapa atau seibu, atau salah satu, kira anak-anak perempuan mana saudara perempuan. Anak-anak perempuan kepada saudara lelakinya, anak-anak saudara perempuan, anak buah, baik daripada adik-adik kita yang lelaki atau yang perempuan, anak buah kita. Faham? Anak buah, anak menakan orang sebut. Anak menakan semuanya mahram. Tak boleh nikah dengan anak menakan. Biarlah lawa macam mana pun. Kan? Lagi ibu-ibu saudara daripada sebelah bapanya dipanggil amat. Makcik-makcik kita sebelah bapa kita. Bapa kita, makcik-makcik, adik-beradik bapa kita yang perempuan, itu pun mahram. Ataupun ibu-ibu saudara sebelah ibu, dia panggil khalat. Yang sebelah mak kita adik-beradik yang perempuan. Yang adik-beradik bukan yang keluarga daripada luar datang. Contohnya, pak menakan kita tu adik-beradik dengan bapa kita. Isteri dia itu bukan mahram. Isteri dia tu kalau bercerai dengan pak cik kita, kemudian kita nak kahwin dengan dia, boleh. Sebab dia keluarga dari lain, bukan keluarga kita. Okey. Itu semua 7 peringkat lah. Orang perempuan pun sama, cuma terbalikkan jantina sahaja. Ini tak payah nak ceritalah. Adapun kerana penyusuan, iaitu rada'un, kerana susu. Susu bagi seorang lelaki dia ada 4. Perempuan 4 sama je. Bukan, silap. Bukan, silap. Susu 7 juga, sama dengan macam yang tadi. Cuma beza nama susu. Faham tak? Sama macam tadi lah. Ibu susu dan ke atas, nenek susu, tok nyang susu, tok nyik susu. Anak pun ke bawah, anak susu, cucu susu, cicit susu, semua susu. Yang ke bawah tu semua sama macam tadi, 7-7 tu. Okey? Cuma beza susu dengan panggilan tak susu. Yang tak susu ni kandung sungguh. Yang susu ni bukan kerana kandung, tapi kerana penyusuan yang sama. Okey? Jadi apa beza dia? Memanglah beza di susu tak susu, tapi apa beza dari segi hukum? Bezanya, yang adik-beradik susu tak mewarisi harta pusaka. Itu je beza. Kalau yang kandung ni mewarisi harta pusaka. Yang susu, walaupun adik-beradik susu, mak susu meninggal, adakah anak susunya boleh ambil harta? Tak boleh, sebab bukan kandung, dia susu saja. Situ beza. Kemudian kerana musaharah. Musaharah artinya perkahwinan. Perkahwinan ada 4, lelaki pun 4, perempuan pun 4. Apa dia? Yang pertama, bagi kita lelaki lah. Yang pertama, ibu mertua. Ibu mertua kita itu mahram. Tak boleh nikah sampai bila-bila, walaupun sudah jatuh talak bercerai. Kita cerai dengan bini kita, mak dia tu tetap mak mertua kita sampai mati, sampai kiamat. Maknanya haram nikah. Tapi dengan syarat, ulama jawab, imam mazhab kita Imam Syafi'i, selagi mana kita tak jima anak dia, tak jima isteri kita. Contoh, akad nikah pagi, akad nikah pagi dengan perempuan tu. Kan? Lepas tu tak jima lagi, tengah hari tak jima, petang tak jima, balik petang tu balik ke rumah bini kita, nampak mak dia. Allah, mak lawa lagi pada anak. Lain kali dia nak mak. Dia pun ceraikan bini, dia boleh kahwin dengan mak tu kerana belum jadi mak mertua lagi. Sebab dia belum jima anaknya tu. Boleh faham? Tapi kalau sudah jima, tak boleh. Kekal mak mertua sampai bila-bila. Nampak? Lepas habis malam pertama keluar bilik, mana mak kamu, nak tengok mak kamu. Allah lawa mak. Nyesal aku. Tak boleh buat apa dah. Tak boleh buat apa dah. Nampak? Jadi nak kahwin, tengok dulu mak dengan anak, mana nak satu.
Tapi mak yang janda lah, jangan mak ada suami nak juga. Tu kau hajar. Nak, boleh faham tak? Tu mazhab kita Imam Syafi'i. Baik, mazhab lain anda tak tahulah. Baik, dengan sebab keturunan tadi mak mertua. Kemudian anak tiri. Anak tiri itu bukan anak orang lain mak lain, maknanya kita kahwin dengan orang tu dia dah ada anak dah. Itu anak tiri. Dia memang ada anak dah, bukan daripada persenyawaan dengan kita dengan dia. Itu dengan laki dia dulu, dengan suami dia dulu. Itu panggil anak tiri. Anak tiri pun mahram kerana musaharah, kerana perkahwinan. Dan kekal anak tiri sampai bila-bila. Kemudian ibu tiri pun sama, kekal sampai bila-bila. Kemudian menantu, janda anak, itu pun mahram juga, menantu kita. Mana boleh kahwin dengan menantu sendiri kan? Anak kita kahwin dengan satu orang perempuan, lepas tu anak kita mati lemas. Kita pun lama dah aku tunggu time ni. Bagus dah dia mati, aku boleh ambil bini dia. Tak boleh, tu anak menantumu, tak boleh sampai bila-bila. Boleh clear. Bagi perempuan terbalikkan jantinanya saja, benda sama. Okey, jadi kerana semua tu tiga-tiga tadi, maka kalau bersentuh kulit tak batal wudu. Jadi kalau nak dah kahwin kan, mak mertua nak salam, jangan kata tak boleh mak, saya ada wudu. Tokmu mak mertua kata. Nampak, aku kan mak mertuamu, salam je lah, tak batal wudu sebab mahram. Okey? Tak payah kata nak salam nampak dukung tak boleh sebab mahram. Biar faham betul. Cium boleh, kan cium mulut lah, cium pipi. Nampak, cium pipi, cium dahi. Ni saya bagi betul. Kahwin lepas lulus dia akad nikah, cium dahi ayah mertua. Salam, cium tangan dia, ambil kepala ayah, cium dahi. Siap 4 ekar tanah milik kita. Kan dia pandai model. Ini politik. Ini awal lagi dia kata. Bawa dia kata dalam banyak-banyak menantu ni lah anak abah. Anak sendiri pun tak cium dia kata. Menang dah itu situ. Itu cara dia. Tidak jadi hadas kerana bersentuh kanak-kanak, laki-laki atau perempuan yang kecil yang belum sampai umur yang diingini. Okey, baik. Macam mana kalau kita lelaki sentuh budak perempuan yang kecil, batal tak batal wudu? Nak tahu batal tak batal wudu, bukan akil, bukan balik, tapi syahwat. Tengok budak tu ada keinginan ke tidak. Kalau budak tu sudah ada keinginan terhadap lelaki, sentuhnya batal walaupun budak. Tapi kalau dia tak erti apa, kita pegang dia gitu, mana dia pun tak faham apa-apa, tak batal lah. Tapi budak bukan dah 17 pegang tak batal 17 pegang itu tak boleh. Itu bukan sebab dia tak faham apa, tapi mungkin sebab dia bengong ke apa kan. Bukan kira gitu. Ini bagi soalan budak. Jadi ulama dia clearkan betul-betul. Macam mana yang dikatakan budak tu sudah ada syahwat ke tidak? Dia tulis dalam kitab. Bagi lelaki maka kemaluannya akan keras. Bila keras ataupun orang bahasa kita sebut steam lah. Bila ada tu maknanya ada syahwat. Jadi orang perempuan muslimat pegang budak-budak kecil lelaki, tiba-tiba dia lain macam. Kan? Maknanya tak boleh pegang dah. Budak tu sudah ada syahwat. Walaupun 7-8 tahun. Tapi dia ada syahwat dah, tak boleh. Maka kalau pegang enggak batal wuduk. Kita pula orang perempuan, dia rasa malu-malu. Kita panggil nama dia ke sini. Maknanya dia sudah ada perasaan. Kalau budak ingusan tak ada perasaan apa, gitulah macam tadi itulah. Maknanya tak ada apa-apa perasaan, biarlah kan. Tu. Tidak jadi hadas kerana menyentuh rambut, kuku dan gigi bagi perempuan atau lelaki yang mahram. Sentuh rambut tak batal wuduk, sentuh kuku tak batal wuduk, sentuh gigi pun tak wuduk. Tak ada kerja pegang gigi. Nak rasa gigi awak. Dia pun pegang gigi tak batal wuduk. Pegang-pegang khak gigi.
Kan? Ataupun lelaki, tak kira lah. Yang mahram, yang apa nama, yang bukan mahram kita, samalah sekali. Bukan mahram tak dipegang langsung lah. Kuku pun tak dipegang, rambut pun tak dipegang, bukan mahram kita. Mana boleh? Ni yang mahram. Itu. Baik. Kemudiannya keempat, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan pula, tak ada kerja. Menyentuh kemaluan anak Adam. Ni disebut bagi clear. Ini kita lama ni dia clear betul, perkataannya dia guna tepat. Apa dia? Dia kata kemaluan anak Adam. Jadi kalau pegang kemaluan kucing, batal tak wuduk? Kucing lalu dia pun kucing. Batal tak batal wuduk? Tak batal, sebab kucing bukan anak Adam. Tu masuk anak Adam. Apa makna anak Adam? Manusia lah. Kemaluan manusia, tak kira kecil atau besar, budak lagi ke tak kira lah. Zakar atau faraj, dengan perut tapak tangan atau perut anak jari dengan tidak berlapik. Kalau lapik tak apa, tak batal wuduk. Masuk perut tapak tangan, perut jari tu gini, kita lekatkan jari kita macam ni. Mana yang melekat antara kedua-duanya, itulah dipanggil tapak tangan dan perut jari. Kemudian ditekankan sikit, kan? Macam tu. Adapun maknanya tepi ni tak termasuk. Tepi ni tak termasuk. Kuku tak termasuk, atas tak termasuk. Nampak? Jadi kalau dia kencing, kemudian dia kepit dua jari gini, batal tak batal wuduk? Batal sebab dia kencing. Kan kencing tadi sebut kencing. Nampak? Saja nak test tengok. Nampak? Ada tak batal? Dah kencing dah sebaldi kencing. Soal pegang tu lain. Orang tanya tadi kencing. Tapi kalau tak kencing pegang, tak batal lah sebab tepi. Dia buat main. Tak kira lah. Nak ceritanya tak batal. Ngak garu boleh? Garu kat siku. Tak batal wuduk. Lapik belakang boleh? Kan? Tapi kena sini batal. Kan? Nak ceritanya tu tapak tangan tu macam mana? Kalau berlapik tak ada masalah, tak berlapik batal. Sama ada kemaluannya sendiri, kemaluan dia, atau kemaluan orang lain. Orang lain tak ada kerja. Sekejap aku nak tolong garu. Makan penyepak tu. Laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, kita basuh, mandikan anak baby, kita ada wudu, nak baca Quran lepas sembahyang, tapi budak tu nak tukar pampers, kan? Kita pun tengah nak tukar pampers tu terkena kat kemaluan anak kita tu, tapi terkenanya di bahagian belakang, batal tak wudu? Tak batal, sebab ni sini kena baru batal. Okey. Dan kemaluan tu pula di mana? Kena cerita detail ni. Kemaluan itu kalau lelaki nak sebut pun sebut salah, batangnya. Okey? Maknanya ke bawah dipanggil tundun. Tundun tu tempat tumbuh bulu, itu tak batal. Ataupun ni ulama sebut testisnya. Faham? Yang ni cepat faham. Nampak? Bawah tu garulah lama mana pun. Tak batal. Nak ceritanya tak batal. Tapi kena je atas tu batal. Tempat tumbuh bulu tak batal. Itu lelaki. Perempuan di bahagian bibir farajnya sampai kat tempat tumbuh bulunya tu tak batal. Selalu yang gatal kat tempat tumbuh bulu ke kat dalam? Kat tempat tumbuh bulu. Jadi yang garu sampai situ kenapa? Kan? Jadi kalau garu setakat bahagian luar tak masalah, tak batal. Lagipun lapik lah, kalau lagi senang. Kan? Tu. Dan ponggong? Ponggong halaqah, dipanggil halaqah dubur, bulatan dubur tu. Adapun dia punya roti burger tak batal. Tampaklah 18 kali pun kelepak lebuk tak batal wuduk. Tapi orang panggil bengong lah, tak ada kerja. Kan? Nak bagi faham betul-betul. Ni soal ilmu. Laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, hidup atau mati. Mati pun batal. Kalau mayat tu mati, kita pegang, batal. Tapi yang batal bukan mayat, kita batal. Jadi maknanya kalau mayat tu kita dah wudukkan dia, kan ni kita wudukkan mayat, kita dah wudukkan dia, lepas tu kita terpegang dia punya.
Jangan kita kata badan muka batal, ambil lain. Tak, dia tak batal. Nampak? Dia tak batal sebab dia mayat dah. Yang batal kita kalau kita ada wuduk. Ada. Tu. Kemudian ulama dia syarah lagi dalam. Aduh pelik sungguh. Dia kata ulama-ulama ni hebat. Dia kata okey, kalaulah kemaluan tu tercabut. Aksiden motor tercabut. Jadi kita pegang kemaluan tu. Batal tak? Batal kalau kemaluan tu sempurna. Bentuknya masih lagi ada. Kita pegang. Steady lagi. Nampak? Boleh jahit balik ni rasa. Batal. Kalau ada wuduk lah. Ni nak cerita wuduk tu. Tapi tak ada kerja lagi lah ambil wuduk lain pun apa salahnya. Nampak? Kan? Nak ceritanya wuduk tu. Macam mana? Macam-macam ulama' ni. Betul. Dalam Sabilan Mutadin. Masa tu kami mengaji dengan Tok Guru Sidik no. Tok Guru pun ketawa. Tok Guru pun tergelak. Mana? Dia syarah dalam tu. Dia kata, andai kata orang tu cacat, kemaluannya di dahi. Macam mana nak ambil uduk? Kalau sentuh, ni kemaluan. Duk tepek kat dahi ni gini. Tok Guru sampai gelak. Kata, macam mana? Tapi ulama' dia buat andaian. Nampak? Sampai itu. Sebab tu Sabilan Mutadin tu tebal. Anda lupa hukum dia macam mana. Sebab mikirkan bayang tu macam mana. Sampai tak ingat. Nampak? Tak apalah, itu nantilah tak berlaku lah macam tu. Tunggu berlaku baru tanya. Tidak mengapa menyentuh binatang. Sentuh binatang tak batal wuduk. Sentuh binatang tak ada wuduk sekalipun binatang tu kotor, bernajis. Nampak? Tak batal wuduk, cumanya kena bersihkan najis. Kena faham? Okey. Kalau faham, kita jalan-jalan lepas ambil wuduk nak masuk masjid. Dekat lantai tu ada tai burung. Kita terpijak tai burung. Batal tak batal wuduk? Batal tak batal wuduk? Tengok dalam 4 ni ada tak? Memijak tai burung atau memijak apa-apa tai. Ada tak dia sebut? Tak ada. Tak batal. Tapi boleh sembahyang tak? Tak boleh sembahyang. Sebab apa tak boleh sembahyang? Sebab tak suci dalam masalah najis. Maknanya bernajis. Jadi kena bersihkan najis sajalah. Bersihkan tapak kaki itu daripada kesan tai burung yang melekat di tapak kaki. Tak perlu ambil wuduk lain. Terus saja sembahyang. Sebab wuduknya tak batal. Dia cuma melekat najis. Dikira sebagai menanggung najis sahaja. Kena faham yang tu. Ada orang tak faham, jalan-jalan terbijak, Allah batal wuduk. Atau wuduk mana pula? Pijak stepek tai lembu atas muka jatuh kelepak gini, tak batal wuduk. Basuh aja. Kan? Boleh faham? Faham? Termasuk terus dalam punggung lembu. Kuk masuk dalam tu. Tak batal wuduk. Nak faham betul. Mana batal wuduk? 4 ni saja. Pegang. Sebab tu awal-awal saya nak sebut, pegang 4 ni kunci dia. So kalau orang tanya, kita jadi penceramah, orang tanya, ustaz kalau macam ni batal tak? Tengok 4 ni je lah. Ada tak dalam 4 ni? Tak ada, tak batal. Ada, batal. Selesai. Gitu je. Sebab tu kadang kita tengok satu-satu orang ustaz, dia boleh jawab semua soalan. Bukannya dia maknanya dia tahu semua benda tak, tapi dia pegang mana kunci dia. Bila ada kunci, apa persoalan pun insya-Allah boleh jawab. Dia gitu. Jadi sekadar tu dulu pada malam ni. Moga-moga kita memahaminya dan boleh mengamalkannya dalam soal kehidupan kita supaya sah segala ibadat kita insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana amal salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.